Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani dan kita akan berbicara malam ini tentang proses pemilihan PKR ataupun keadilan 2022 yang sedang berlangsung pada ketika ini. Tumpuan pastinya semua ahli keadilan di seluruh negara yang sedang melakukan pemilihan pimpinan parti dan juga ketua-ketua cabang di seluruh negara. Tetapi apa yang lebih penting bukan hanya ahli keadilan yang memberikan tumpuan, tetapi saya rasa rakyat Malaysia keseluruhannya memberikan perhatian kepada pemilihan keadilan kali ini kerana ada beberapa faktor yang signifikan untuk kita lihat bagaimana keadilan bergerak menuju pilihan raya umum ke-15 dan apatah lagi tokoh yang menawarkan diri mereka untuk diletakkan sebagai calon-calon timbalan presiden dan juga naib presiden dan beberapa calon utama lagi menjadi perhatian dalam pemilihan keadilan 2022. Walau apapun pemilihan yang sedang berlangsung ini, ada cakap-cakap dan desar-desus di lapangan mengatakan pemilihan kali ini ada sedikit masalah berkaitan dengan bagaimana jawatankuasa pemilihan mengkoordinasikan ataupun menganjurkan pemilihan keadilan 2022. Sebab itu dalam masa 24 jam ini kita dengar calon bagi timbalan presiden Kem Rafizi Ramli secara peribadi beliau sendiri memohon kepada Datuk Seri Anwar dan juga jawatankuasa pemilihan supaya menangguhkan pemilihan yang berbaki kerana beliau merasakan ada perkara yang tidak selesai berkaitan dengan ahli-ahli yang berdaftar dan juga pusat-pusat pemilihan termasuk pemutihan yang tidak selesai selepas pemilihan sebelum ini. Tetapi bagi KM Saifuddin, beliau menyerahkan kepada jawatankuasa pemilihan dan tidak mahu masuk campur. Ini kerja mereka, biarlah mereka membuat keputusan. Jadi walaupun pemilihan belum berakhir, masih ada berbaki beberapa hari lagi, tetapi ini dijangka menjadi perkara hangat dan menjadi tumpuan kerana membabitkan beberapa perkara dan juga calon yang begitu besar untuk merebut pelbagai jawatan termasuk jawatan tertinggi pusat parti. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama dengan rakan saya pengarah eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar. Assalamualaikum Cik Hisam, apa khabar? Waalaikumsalam, Ji. Cik Hisam, sebagai permulaan, adakah Cik Hisam melihat pemilihan PKR kali ini dari aspek penganjuran dan juga organisasinya dari laporan yang kita terima termasuk dari apa yang dikatakan oleh saudara Rafizi semalam, adakah berjalan dengan baik ataupun masih ada desar-desus pemilihan kali ini bermasalah juga? Setakat tinjauan saya yang dicerap di lapangan sepanjang perjalanan jawatankuasa pemilihan parti pada tahun 2022 ini, nampak gayanya memang diakui bermasalah dalam aspek perjalanan pengundian, proses pengundian di setiap pusat pengundian yang dianjurkan di negeri-negeri yang telah berlangsung seperti mana di Kedah, di Kelantan, Terengganu dan sebagainya di Johor. Jadi ini adalah negeri-negeri yang telah pun melaksanakan proses pengundian. Ternyata wujud apa yang dikatakan pertikaian ataupun ketidakpuasan hati bagaimana perjalanan ini dilakukan. Dan saya tidak menafikan kewajaran gesaan yang dilakukan oleh calon yang bertanding timbalan presiden iaitu saudara Rafizi Ramli yang mendesak agar presiden dan juga JPP menilai semula perjalanan kali ini dan jika ada kewajaran untuk dilakukan penangguhan kepada pemilihan kali ini ekoran daripada kurang persediaan yang diberikan kepada JPP untuk melaksanakan pemilihan kali ini. Jadi ini adalah rentetan menyebabkan pada saya perkara ini akan memberikan kesan besar kepada keadilan yang mana proses ini melibatkan proses penglibatan ataupun partisipasi anggota keadilan merosot mendadak berdasarkan apa yang dikatakan berlaku di negeri-negeri ini. Saya melihat peratusan yang keluar mengundi itu sangat-sangat rendah berbanding dengan pemilihan pada tahun 2018 yang lalu. Saya tidak menolak, ini adalah mungkin pertembungan di antara Rafizi dan juga Azmin Ali dahulu berbeza dengan Rafizi dengan Saifuddin. Moodnya berbeza, settingnya berbeza. Tetapi perkara ini melibatkan proses demokrasi. Setiap anggota adalah mempunyai suara untuk mereka menyuarakan di kotak undi
peringkat parti ternyata untuk mencapai 140,365 seluruh negara yang terlibat mengundi calon timbalan presiden ini berdasarkan track yang berlangsung hujung minggu yang lalu sukar untuk dicapai. Okey, dari angka yang dilaporkan bahawa negeri yang paling ramai ahli keadilan seperti Selangor dan juga Sabah masih terlampau rendah berbanding pemilihan sebelum ini, dan hasrat keadilan untuk menjadi cerminan parti politik ataupun parti siasat di Malaysia memberi hak kepada keseluruhan ahli parti memilih pimpinan termasuk pimpinan di peringkat tertinggi. Jadi agak sukar dapat dijemakan jika cara menguruskan pemilihan ini masih cara lama, tidak benar-benar menjurus kepada publicity, promosi di lapangan, dan apa yang dianggap sebagai satu perkara yang janggal ataupun masih ada kelopongan dalam pemilihan sebelum ini, seperti proses pemutihan ahli, nombor kad pengenalan dan juga nombor ahli tidak serasi dan sebagainya tidak dapat diselesaikan oleh jawatankuasa pemilihan parti ataupun JPP. Jadi adakah ini sebenarnya yang sukar diatasi oleh keadilan selepas apa yang berlaku dalam pemilihan kartel antara Azmin Ali dan juga Rafizi pada sebelum ini? Ini cabarannya Haji, apabila proses pengundian ini melibatkan hak pengundian kepada setiap anggota. Dan ini sebenarnya memberikan kegerunan kepada mana-mana parti untuk melaksanakan proses seperti mana yang dilaksanakan oleh keadilan. Kerana ini melibatkan satu jumlah yang besar dan kos yang besar juga di peringkat parti untuk mengendalikan proses pengundian setiap parlimen. Boleh dikatakan setiap cabang itu mewakili parlimen, iaitu seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Logistiknya, proses menghantar pengawas untuk mengendalikan perjalanan pemilihan ini. Jadi kemudian tidak lagi melibatkan yang Haji nyatakan tadi, iaitu pemutihan keanggotaan. Keanggotaan seperti mana yang diwar-warkan hampir 1 juta anggota. Jadi untuk dilibatkan dalam proses pengundian ini adalah amat mencabar kepada keadilan dan juga JPP itu sendiri. Dan saya yakin ini adalah beban yang dipikul oleh Dr. Zaliha selaku pengurusi JPP ataupun Jawatankuasa Pemilihan kali ini untuk mengendalikan dan juga memikul beban yang diberikan oleh parti untuk mereka melaksanakan dengan efisien berbanding dengan 2018. Malahan saya melihat kepada apa yang dikatakan Kickstarter yang bermula pada hujung minggu yang lalu, ternyata ini lebih memberikan kesan berbeza dengan 2008, malah lebih teruk lagi berbanding yang lalu. Dan sisi positifnya, Haji, saya melihat pemilihan kali ini mendapat liputan daripada rakan-rakan media mengangkat pemilihan keadilan ini dengan memberikan ruang kepada pemimpin-pemimpin untuk berdebat. Tetapi ternyata ia tidak memberikan keterujaan untuk anggota terlibat dan berpartisipasi sepenuhnya dalam mengangkat set kepimpinan baru 2022 hingga 2025. Adakah Cik Isam merasakan kurangnya keterujaan itu adalah manifestasi bahawa pemilihan kali ini dalam bentuk kekeluargaan, keterangkuman keadilan selepas kem kartel sudah pun keluar beramai-ramai selepas langkah Sheraton, walaupun kita tahu antara Rafizi dan juga Saifuddin masih ada senarai pimpinan yang bersama dengan mereka, dan tetapi dari hasrat yang ditunjukkan kedua-dua mereka begitu menyantuni, mereka saling menghormati dan mereka menganggap ini sebagai rakan pejuang sejak era reformasi lagi. Adakah itu sebenarnya yang ditunjulkan oleh ahli keadilan bahawa mereka kurang keterujaan dan kedua-dua pimpinan ini tidak membawa sentimen seperti kem Datuk Seri Azmin Ali yang benar-benar mereka ingin membadai ataupun pucuk pimpinan hinggalah ke peringkat yang paling tertinggi. Jadi adakah itu sebabnya? Pada pandangan saya, pertama sekali apa yang dikatakan settingnya berbeza, pemilihan 2022 berbanding 2018. Apa yang saya katakan setting berbeza, pertama sekali pemilihan kali ini dilakukan sejurus kekalahan PKR ataupun keadilan di Johor, Melaka dan Sarawak. Jadi dalam keadaan mood kalah ini juga memberikan kesan kepada psikologi anggota keadilan.
Yang keduanya, pertarungan di antara kursi timbalan presiden. Kalau kita nak bandingkan di antara pertemuan Azmin dan juga Rafizi, dan Saifuddin dan Rafizi ini ternyata berbeza. Yang mana boleh dikatakan Saifuddin dan Rafizi dahulunya satu kem yang sama, dan hanya berbeza sedikit dari aspek ijtihad politik ataupun pendekatan politik yang mana perlu dilakukan dengan lebih baik oleh keadilan menjelang PRU 15 nanti. Bagi Rafizi, dia ingin memeluk seluruh rakyat Malaysia untuk bersama dengan keadilan, tetapi Saifuddin lebih menjurus ke arah untuk memulihkan ataupun melakukan healing proses penyembuhan semula kepada keadilan ini untuk menyatukan semua supaya bersatu padu, menyembuhkan daripada luka lama, trauma dan akibat pengkhianatan dan sebagainya. Ini hanya sekadar approach, tetapi titik tolaknya mereka ini adalah masih lagi dalam kem yang sama dahulunya. Jadi ini bagi saya juga memangkin kurangnya keterujaan, kerana dalam keadilan ini makin sengit pertemuan itu, sebenarnya dia boleh melonjakkan proses pengundian itu ataupun anggota itu ramai untuk keluar mengundi. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat kepada pemilihan yang telah berlangsung, saya ulang sekali lagi bahawa untuk melakukan kesedaran masih ada ruang, tetapi bagi saya untuk mencapai tahap keluar mengundi seperti mana 2018 mungkin agak sukar dicapai dalam pemilihan kali ini. Dari dilema pemilihan ahli parti untuk dua tokoh utama di jawatan presiden, jawatan timbalan presiden dan juga senarai yang panjang untuk jawatan naib presiden, adakah pada perculaan dan juga pemantauan Hishamuddin di lapangan selepas debat pada minggu lalu melalui Sinar Harian dan juga Esrawani, adakah Saifuddin mendahului ataupun Rafizi dapat ataupun menjentik sedikit bagaimana corak Parti Keadilan ataupun Ahli Keadilan memilih timbalan presiden mereka? Jika kita lihat, dia ada dua segmen lagi. Pertama, segmen di kalangan anggota dan aktivis parti. Yang kedua ialah segmen ataupun sentimen di kalangan pengundi awam. Kalau kita melihat perdebatan itu pada pandangan ataupun kacamata pengundi awam ataupun orang awam melihat itu, bagi saya keadaan ini sedikit memihak kepada saudara Rafizi. Kerana Rafizi memaparkan ataupun menyatakan secara terang perjuangan ataupun gagasan ideanya adalah untuk menggarap semula keyakinan pengundi atas pagar, kerana ini adalah apa yang dikatakan nature yang memberikan keuntungan kepada keadilan dan juga Pakatan Harapan, kerana pengundi rasional ini sebenarnya yang mengundi Pakatan Harapan yang lalu. Dan ternyata dalam beberapa siri pilihan raya ini, pengundi ini tidak keluar mengundi, ramainya tidak keluar mengundi, dan sebahagiannya itu sudah pun beralih sedikit kepada Perikatan Nasional. Jadi garapan idea Rafizi itu lebih mudah difahami. Dengan idenya ialah menolak pengkhianat, menolak mereka yang telah mengkhianati janji-janji kepada Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan perkara ini mengganggu kepada proses keadilan ini. Okey, bagi saudara Hishamuddin melihat ketokohan Saifuddin dan juga bagaimana Rafizi cuba melanggar ataupun satu tembok yang besar, kerana Saifuddin seolah-olah mendapat sokongan majoriti pimpinan keadilan yang sedia ada, sama ada dari ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan cabang, pimpinan ranting, betul juga di peringkat yang tertinggi, dan seolah-olah mendapat restu daripada Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga di sebelah sana mengatakan mereka juga mendapat restu dari Presiden Parti. Tetapi apabila soalan utama ditajakan oleh saudara Rafizi ketika debat pada minggu lalu, adakah saudara Saifuddin bertanggungjawab, individu yang bertanggungjawab membawa suara keadilan untuk berunding dengan semua pihak termasuk
dari sebelah UMNO dan juga Barisan Nasional kerana untuk mendapatkan majoriti selepas langkah Sheraton itu, dan beliau mengakui nampaknya ia memberi satu gambaran Rafizi mahukan ketelusan dari aspek orang di bawah presiden itu bukan hanya yes man ataupun mengikut arahan, tetapi perlu memberikan idea, memberikan gagasan dan juga strategi bagaimana untuk menang pilihan raya. Walaupun ketika itu memang PH terasa terhantuk ataupun jatuh merudum selepas langkah Sheraton, tetapi bukan langkah yang shortcut ataupun jalan pintas untuk kembali ke Putrajaya. Itu tidak disetujui oleh saudara Rafizi. Adakah itu juga akan mempengaruhi cara pimpinan ataupun ahli keadilan memilih calon timbalan presiden dan juga jawatan-jawatan lain? Ya, Ji, itu sudah pasti. Kerana bagi saya, tema yang diangkat ataupun naratif yang diangkat oleh Rafizi ini menolak pengkhianat yang saya nyatakan tadi dekat dengan kekecewaan anggota keadilan, aktivis parti dan sebagainya, dan mereka seakan-akan bercanggah ataupun tidak menerima lagi bagaimana parti untuk berunding dengan pihak-pihak yang lain, sama ada dalam terma PH Plus ataupun kemah besar dan sebagainya. Ini yang ditekankan oleh Rafizi. Tetapi Saifuddin mempunyai pandang sisi yang berbeza, yang mana Saifuddin mengangkat bahawa keputusan itu bukan berunding di atas kapasiti beliau secara peribadi, tetapi dilakukan atas keputusan secara kolektif oleh parti. Dengan kata itu, kita dapat faham bahawa pertikaian ataupun apa yang ditekankan oleh Rafizi ini bukan sekadar menyinggung kepada saudara Saifuddin, Datuk Seri Saifuddin Nasution yang bertanding dengan beliau, tetapi sebenarnya mempertikaikan keputusan parti dan juga posisi yang diambil oleh Presiden parti. Ini yang cuba dilontarkan dan juga membuka perspektif kepada anggota parti. Dan cabaran lagi kepada pertarungan timbalan presiden ini bagi saya, selain pada posisi untuk berdiplomasi ataupun tegas dengan pendirian untuk menolak kerjasama dan sebagainya, fokus kepada untuk mendapatkan angka dan lonjakan sokongan daripada pengundi atas pagar. Saya melihat apabila kempen oleh Datuk Seri Saifuddin melakukan proses yang dikatakan menerima semua anggota keadilan daripada mereka yang dahulunya mungkin camp Datuk Seri Azmin Ali, saya melihat sedikit ada elemen penolakan yang berlaku di kalangan anggota parti, yang mana anggota parti melihat seakan-akan mereka ini yang masih lagi curiga dengan kumpulan kartel yang dikatakan dahulunya masih lagi kekal dalam keadilan, tetapi dari segi sudut kepada kem Seri Saifuddin sedikit sebanyak menjejaskan pola sokongan yang diterima. Dari pemantauan Isamuddin juga dan juga bacaan analisis politik termasuk dari ahli keadilan di sosial media mereka, kita melihat bahawa ada rasa ataupun serba salah bagi semua peringkat, sama ada di peringkat tertinggi ataupun di peringkat ahli, kerana mereka mahukan dua tokoh ini berada di barisan hadapan membantu presiden. Tetapi mereka terpaksa kali ini membuat satu pilihan, sama ada Saifuddin ataupun Rafizi. Jadi dari saudara Isom, jika Rafizi tidak dapat menyaingi dalam pemilihan kali ini, adakah wajar juga? Mungkin saya terpaksa membuat kenyataan lebih awal, tetapi kita terpaksa membaca semua kenyataan politik ini kerana ahli keadilan juga tidak mahu kehilangan salah seorang daripada tokoh besar keadilan ini. Ya. Saya rasa itu yang didambakan oleh anggota keadilan. Pertemuan ini tidak mencarikan, pertemuan ini tidak memisahkan di antara dua tokoh ini untuk menyumbangkan tenaga mereka, buah fikiran mereka, strategi mereka untuk memberikan kelebihan ataupun memberikan advantage kepada keadilan dan juga Pakatan Harapan menjelang PRU nanti. Dan ini yang menjadi persoalan, adakah salah seorang daripada mereka sekiranya tidak terpilih akan mendapat tempat di dalam keadilan. Sebagai contoh, mungkin naib presiden yang dilantik ataupun pengarah strategi, pengarah pilihan raya, biro penerangan dan sebagainya, itu yang adalah norma biasalah bagi mereka yang tewas. Tetapi biasanya apabila tewas ini sebagainya agak tidak full force, tidak sepenuh tenaga untuk menyumbang kalau mengikut track record yang lalu. Betul. Dan saya yakin jika perkara ini
tidak berlaku kehangatan yang keterlaluan, tidak berlaku serang menyerang yang begitu tajam. Saya nampak dua figura ini walaupun salah seorangnya mungkin tidak terpilih akan terus kekal untuk memberikan sumbangan kepada parti. Ya, bagi ahli di luar parti melihat bahawa keadilan perlu strategik dalam melihat masa depan mereka, apatah lagi pilihan raya bakal akan berlangsung sama ada tahun ini ataupun pada tahun depan, berbaki 1 tahun selepas tempoh berakhir untuk pilihan raya umum ke-15 wajib dilakukan. Berkaitan dengan bagaimana PKR bergerak ke hadapan membawa rakan-rakan dalam Pakatan Harapan dan juga ingin memikat hati pengundi kembali ke petak undi. Seperti misalnya dalam kekalahan mereka yang teruk di Sabah, di Melaka, di Sarawak dan juga di Johor, dan juga apabila keadilan sendiri gagal membawa ahli mereka untuk menjadi pacar ataupun menjadi ejen poll di semua pusat-pusat lokasi pengundian. Apatah lagi untuk membawa mereka keluar mengundi apabila pilihan raya negeri yang lalu. Jadi persoalannya, jadi kegagalan ahli keadilan memberikan manifestasi kepada pimpinan, sama ada dari aspek Siswa Agung, pejabat sekretariat, membuka lebih banyak ranting dan juga cabang di seluruh negara, termasuk juga di negeri yang mereka sudah takluki sejak sekian lama seperti di Pulau Pinang dan juga Selangor. Tetapi apabila peratusan keluar mengundi yang amat rendah, keterujaan tidak ada di kalangan ahli parti dan juga orang di atas pagar, menunjukkan bahawa ketua penerangan, ketua strategik Siswa Agung gagal sebenarnya. Jadi apa pandangan Isom kalau itu dimahukan oleh keadilan? Jadi mereka perlu berani membuat keputusan. Ya, bagi saya ini adalah suara anggota keadilan. Kalau dia memilih Rafizi ataupun Saifuddin, ini sebenarnya adalah referendum anggota keadilan terhadap hala 7 parti. Dan juga peranan keadilan untuk memacu ataupun memandu di dalam Pakatan Harapan. Jadi saya melihat ada dua aliran ataupun dua mazhab yang seakan nampak berbeza. Pertama sekali, menerima hakikat keputusan di Melaka dan di Johor jika dicampur undi Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, Barisan Nasional mungkin tidak mampu untuk menang. Dan dengan erti kata bahawa dua kelompok ini, yang kelompok pengundi ini yang mengundi Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional ini, kalau digabungkan mungkin mampu mengalahkan Barisan Nasional dengan pemahaman bahawa pada strateginya ialah Pakatan Harapan perlu membuka perbincangan dengan PN. Itu satu. Yang keduanya ialah bagi mereka melihat bahawa sekiranya berlakunya perbincangan dengan Perikatan Nasional yang di dalamnya itu ada elemen-elemen pengkhianatan yang ditolak oleh pengundi Pakatan Harapan, terutamanya pengundi bukan Melayu yang ternyata sangat tajam untuk menerima pengkhianatan ini di dalam Pakatan Harapan, dan akhirnya ini mengundang kepada kurangnya ataupun rendahnya peratusan keluar mengundi daripada segmen pengundi Cina, misal contoh. Jadi ada dua aliran, dan aliran yang kedua ini melihat bahawa perlunya kalaulah Perikatan Nasional telah mencuri undi yang dimiliki oleh Pakatan Harapan, apa yang terbentang luas di mata parti ialah pertambahan pengundi baru, iaitu undi 18 dan undi automatik ini yang perlu direbut oleh Pakatan Harapan untuk mendapatkan kembali kepercayaan untuk mengundi Pakatan Harapan berbanding untuk berbincang dengan parti-parti yang lain. Jadi ini ada dua aliran yang bagi saya masih lagi belum dimuktamadkan oleh parti keadilan itu sendiri maupun Pakatan Harapan. Tema-tema yang diangkat sama ada kemah besar, bagi saya itu hanya berlaku dan berlega di kalangan peringkat media ataupun kenyataan pimpinan Pakatan Harapan ataupun parti politik yang lain. Tetapi tidak dibincangkan secara serius oleh pimpinan-pimpinan ini untuk mengutamatkan secara jelas adakah mereka betul untuk menerima Perikatan Nasional ataupun parti-parti yang lain seperti Warisan, Pejuang dan sebagainya. Muda dah berlaku di Johor. Jadi Haji, saya melihat pertemuan dua aliran ini bagi anggota keadilan, mereka perlu pimpinan parti perlu jelas. Tidak boleh mengirukan lagi anggota keadilan dan juga seluruh rakyat yang mendukung Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan bermula dengan keadilan, proses pemilihan ini akan memberikan suara yang jelas ke mana perlu dibawa dalam mendepani PRU ke-15 nanti. Menarik. Oleh Terima keadilan kasih. dan juga Pakatan Harapan. Ya, terima kasih Isomuddin Bakar.
Pengarah Eksekutif Ilham Center atas analisis pemilihan PKR 2022. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.